Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani. Shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran, alhamdulillah. Hari ni, malam ni dapat kita sambung lagi kitab Munyatul Musalli. Kita berhenti dekat yang ke, sepatutnya kita nak masuk yang ke berapa ni? Ke 8, tapi tak habis, tak sampai ke 8 lagi. Ke 6, ke 7, ke 8. Maksudnya kita masih lagi ke 7 tu, tak habis. Kita belum habis lagi, belum habis bincang lagi. Yang minggu lepas. Jadi maknanya kita tak masuk yang 8 lah, tapi yang 8 ni pun panjang juga. Jadi tengok macam ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana wa iyyakum bi'ulumin fid darin amin ya rabbal alamin. Kita tengok yang ke-7 kejap. Yang ke-7. Apa ke-7 apa ni? Syarat sah sembahyang yang ke-7. Meninggalkan berkata-kata dengan sengaja. Meninggalkan berkata-kata dengan sengaja, maknanya tak boleh bercakap. Yang mana berkata-kata tu bukan Quran, zikir atau doa. Dan kita dah bincang panjang lebar minggu lepas. Jika berkata-kata tu diistilahkan sebagai Quran, sebab Quran pun berkata-kata juga. Kita panggil berkata-kata juga. Zikir pun berkata-kata juga, bercakap lah kita kata. Doa pun bercakap juga. Yang itu tak ada masalah. Maka batal sembahyangnya dengan berkata-kata 2 huruf, sama ada memberi faham ataupun tidak. Kita berhenti kat situ tengah-tengah tu, stesen kecil. Atau dengan 1 huruf yang memberi faham, seperti qi. Yang tadi kita dah bahas kita masuk dekat atau dengan 1 huruf yang memberi faham. Atau 1 huruf yang memberi faham seperti qi atau i. Qi atau i. Kerana qi itu wiqayah. Qi itu asal daripada perkataan wiqayah. Dan maksud wiqayah tu qi. Qi apa? Kita rasa macam tak apa tak qi kan. Padahal tiap-tiap hari kita baca. Cuma kita tak sedar je. Waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Qi tu lah. Ni tu. Kalau waqina, na tu kami. Qi tu je. Jadi waqini bi rahmatika, waqina bi rahmatika syarra ma qadait, dan peliharalah aku. Tu maksud qi tu pelihara, jaga boleh tak? Jaga. Kita selalu baca waqini waqina. Itulah maksud qi tu. Jadi maksud qi tu asal pada wiqayah, iaitu jaga.
jaga ataupun pelihara lah, boleh juga. Dan tak, qi tu satu huruf je. Qi, qaf dari bawah, qi satu huruf je. Satu huruf je. Itu daripada wi'ayah. Wi'ayah ni maksud ingat. Ingat. Atau satu huruf yang bermad. Oh tu dah masuk bab lain lah. Kita baca dulu. Atau satu huruf yang bermad. Kerana mad tu panjang lah. Mad tu panjang. Mad ada dua makna. Kalau Melayu lah. Jadi hati-hati kita bagi kawan kita mad. Pertama, mad maksud mati. Mamat tu mati tu. Mati. Mim alif ta lah maksudnya. Kalau mad, kita panggil mad juga Melayu. Maksudnya panjang. Jadi dua-dua tak berapa nak elok lah. Panjang tu okey lagi kot. Panjang biasalah kan. Tapi kalau mad ta, biasa kita ta bukan di. Itu panggil mad. Mana ada? Mati kan. Mamat ti. Mati. Panggil orang mati awal dia. Jadi mad, MAD atau mad mim alif dal mad atau mim dal mad, maksudnya panjang. Jadi dia kata kat sini satu huruf yang bermad. Kerana mad itu ada kalanya alif atau waw atau ya, maka jadi dua huruf. Maka batal sembahyangnya dengan demikian itu. Dalam sembahyang tak boleh bercakap kecuali Quran, zikir, doa. Tiba-tiba dia bercakap tu yang bukan Quran, zikir, doa, keluar suara. Yang mana dia cakap satu huruf je, qi, batal sembahyang. Sebab satu huruf memberi makna, batal. Satu huruf tak memberi makna, tak batal. Tak batal. Ini sekadar hukum je. Kita mana ada bercakap macam tu. Tambah-tambah dia bahasa Arab. Satu lagi, batal sembahyang. Sebut batal. Sedangkan tu satu huruf dari bawah, batal. Tu bercakap, batal. Tapi kita pun tak cakap macam tu. Mana ada kita cakap qi. Kan anak kita nak lalu ke nak jatuh tangga, kita pun kata qi. Mana kita bukan orang Arab. Jadi memanglah, tapi hukumnya jika kita cakap macam tu batal. Satu huruf batal. Ataupun dua huruf. Batal dua huruf. Satu huruf memberi makna, batal. Dua huruf ada makna ke tak ada makna ke, tak batal. Dua huruf tu maksud apa-apa. Kalau dia kata bermad, maksudnya kaf alif tu, ka, dua huruf, batal. Walaupun ka tak ada makna. Tak ada makna. Tapi kalau ada makna, lagilah batal. Tak ada makna pun batal. Maknanya satu huruf tak ada makna, tak memberi faham, tak batal. Kita ada tak? Sebab bahasa kita dia panjang semua bahasa kita kan. Bahasa Inggeris pun pendek. Satu. Bahasa Inggeris one. Satu je. Satu apa namanya? Suku kata kan? One. Haji one. One lah. Bukan yang tu. One. Kita dua kan? Ada dua suku kata. Orang putih two. Kita tiga. Three. Semua satu je. Empat. Dua suku kata. Orang putih four. Five. Lima. Dua juga. Kita je ni meleweh-leweh je kat macam tu. Enam. Six. Seven. Seven ada dua. Seven ada kat situ ada dua. Tapi tak banyak lah. Seven tu ada dua suku kata. Kita tujuh. Tu seri. Eight. Satu je. Lapan. Dua. Kalah lagi. Nine. Tu paling maksimum. Sembilan. Tiga. Allah. Sama juga bahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa Inggeris ni dia pendek-pendek. Satu. Jadi kalau lah kita ni tak ada satu huruf tu yang bagi makna ada. I tu bahasa Inggeris dah. Apa? Yang satu huruf tapi bagi makna. Rasa tak ada dalam Melayu. I tu apa? Tak ada makna. Tak ada makna. Tak ada makna. I saja tak ada makna. Apa? Mu dua, MU. Dua memang banyak. Yang satu ke? Macam bahasa Inggeris, macam bahasa Arab tadi. Qi. Qaf bari bawah. Satu lah maknanya. Kalau qi memberi makna batal. Ain bari bawah. Satu huruf. Memberi makna batal. Tak memberi makna tak batal. Rasanya bahasa Melayu tak boleh. Rasa tak ada. Apa? Semua jadi dua huruf.
Jadi boleh kata kalau cakap bahasa Melayu terus batal. Tak payah nak tengok makna tak makna. Sebab tak ada. Kalau ada pun mungkin satu dua kita tak sempat nak fikirlah. Cuma kena ingat, dia maksud kat sini satu huruf memberi makna tu dalam bahasa dia. Bahasa orang yang cakap, bukan bahasa mana-mana bahasa dalam dunia, tidak. Bahasa dia, bahasa orang yang bercakap tu. Jadi kalau bahasa orang yang bercakap tu tak ada makna, tak batal lah juga. Contohnya dia kata qi. Tak batal lah orang Melayu kata qi. Sebab orang Melayu tak bercakap jaga tu qi, mana ada. Jadi dia kata qi, satu huruf, tak ada makna bagi dia, maka tak batal bagi dia. Orang Arab cakap qi batal. Jadi jangan tengok kalau macam tu masalah besar. Kita kena cari semua masalah semua bahasa dalam dunia. Kita takut jadi macam mengarut dah tu. Cuma bagi bahasa orang yang bercakap tu, adakah memberi makna dengan satu huruf tadi tu? Kalau memberi makna, walaupun bahasa Arab tak ada makna, bahasa Melayu tak ada makna, tapi bahasa Cina ada. Tapi saya pun tak kerti lah bahasa Cina. Bahasa Cina ada makna, satu huruf je batal. Walaupun bahasa Arab tak ada makna. Macam itulah. Jadi yang dimaksudkan adalah bahasa dia. Ataupun dia satu je tapi dipanjangkan, dimatkan. Ba. Tak ada makna. Tapi ba alif mat. Jadi dua lah huruf, tak ada makna. Batal. Jadi pendek kata ni, simple ni. Satu huruf memberi makna batal. Satu huruf ketika sembahyang menyebut satu huruf yang memberi makna batal, memberi makna orang yang menyebut batal. Dua huruf memberi makna ke tak memberi makna ke batal. Jadi boleh kata orang Melayu ni memang masalah sebab memang batal. Habis tu simple lah. Boleh habis kat situ. Kenapa saya berhenti juga minggu lepas? Kenapa tak sambung terus nak habis? Boleh kita masuk dengan 8 sebab ada sikit dobek kat dia ni yang mana tak ada dalam kitab kita, berkaitan dengan berdehem, menangis. Adakah dinamakan bercakap? Jadi sebab tu saya berhenti hari tu. Sebab nak masuk ke yang ini walaupun tak ada dalam kitab kita. Okey. Berdehem tu termasuk dalam bercakap ke tak? Dalam mazhab Syafi'i termasuk dalam bercakap. Habis yang tak memberi makna pun nama bercakap. Kan? Dia sebut yang tidak memberi makna pun dinamakan bercakap dengan maksud kalau dua huruf batal sembahyang. Berdehem tu macam bercakap lah juga. Boleh je. Kalau betul-betul boleh. E-M H macam mana nak eja? Boleh lah kalau nak eja. Kita tak kerti eja. Tapi boleh lah. Siap banyak lagi M. Boleh je tu. Bila boleh eja, maknanya dia mungkin 2-3 huruf. Walaupun ejaan dia mungkin H, M, dia tak ada apa A ke, tak ada E ke. Dia terus macam tu. Tapi huruf kan memberi makna ke? Tak kisah memberi makna ke tak memberi makna ke, dua huruf batal. Kerana itu dalam mazhab Syafi'i berdehem dinamakan bercakap. Tapi bercakap yang tak ada makna. Maka sesiapa yang berdehem dalam sembahyang mubtilatus salah ataupun batal sembahyang. Mazhab Syafi'i jelas-jelas. Semua mazhab Syafi'i memang jelas-jelas kata berdehem membatalkan. Jadi hati-hati. Itu adalah walaupun ada mazhab lain, contohnya mazhab Hambali tak batal berdehem sebab dia kata berdehem tu bukan bercakap. Sebab tu di Mekah kalau subuh biasa. Siapa biasa tengok subuh, bukan waktu subuh lah, waktu subuh Mekah tengok bulan Ramadan ke bulan apa kan, dia punya imam baru nak baca berdehem, kejap berdehem. Waktu subuh dia lekat. Habis tu imam Mekah boleh. Memang ada mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i batal. Sesiapa yang sembahyang belakang imam macam tadi, dia kena bertaklid dengan segera. Aku bertaklid pada imam, mazhab imam yang mengatakan tak batal. Kalau tidak, dia batal. Itu kaedah yang sebenar yang kena guna bagi orang yang nak pergi Mekah. Waktu nak pergi Mekah ni, dia bukan sekadar kena belajar tawaf ke umrah haji je. Tidak, dia kena banyak-banyak lagi lain dari segi sentuhan, batal tak batal, macam mana nak buat. Jangan sampai bercampur-campur mazhab. Macam mana kalau imam melakukan sesuatu perkara yang membatalkan. Imam mereka mazhab Hambali, jika batal sembahyang terkentut ke apa, orang lain tak boleh ganti. Imam yang sama juga kena sembahyang. Jadi imam tu kena pergi sembahyang Jumaat. Silap sembahyang Jumaat. Imam tu kena pergi ambil uduk, sambung balik. Makmum tak boleh buat apa-apa, diam-diam. Siap imam cakap tunggu kejap aku nak ambil uduk, aku batal. Pergi ambil, orang lain tak boleh ganti. Macam-macam tu kena mengajar satu-satu. Benda tu ada berlaku. Cari kat YouTube nanti. Saya bagi tahu begitu je, nanti cari sendiri kat YouTube. Imam Madinah, Imam Masjid Nabawi ke?
Tak payahlah imam Mekah ke imam Masjid Nabawi batal sembahyang. Sebab tu dia tengok. Lepas tu dia batal tu, dia bercakap, lepas tu dia hilang. Kejap dia datang balik. Dia sambung balik sembahyang tadi. Sebab tak boleh orang ganti. Itu semua kena. Kalau kita duduk belakang, mana boleh weh? Kalau kita duduk belakang, kita kena buat sesuatu. Iaitu kita kena ada ilmu mazhab lah. Tak boleh biar, tak apa, follow aja, tak boleh. Kena ada benda sesuatu. Sesuatu yang kita kena pelajari. Panjang bab tu lah, bab berinteraksi dengan beberapa mazhab. Bukan main boleh tukar, tak boleh. Tak boleh. Tak apa, sama semua ahli sunnah wal jamaah. 4 mazhab, semua ahli sunnah wal jamaah. Boleh je pakai mana-mana. Tak boleh. Yang memang boleh pakai mana-mana. Cuma campur tu tak boleh. Campur tu. Habis kalau sembahyang ikut mazhab Hanbali, wuduk. Dekat situ pula, wuduk ikut mazhab apa? Wuduk pada mazhab Hanbali tak sah wuduk dia sebab dia tak wajib bismillah. Mazhab Hanbali wajib bismillah. Tapi sembahyang nak ikut mazhab Hanbali. Dia jadi wahara. Jadi dia panggil, ada istilah dia panggil talfiq. Mencampurkan mazhab. Dia adalah satu perbuatan yang tercela. Dia panggil talfiq, campur. Tapi itu dalam bahas bab lain lah. Jadi berdehem, mazhab Syafi'i batal. Cuma yang tak batal jika dia nak baca Fatihah ataupun dia nak baca rukun qauli yang wajib. Dengan dia tak boleh baca dengan sempurna Fatihah ataupun rukun qauli, menyebabkan sembahyangnya tak sah. Rukun nak cakap tapi tak keluar, tak kena, tak tepat bunyi tu. Masa tu je dia boleh berdehem kerana wajib dengan wajib. Maksudnya kalau dia tak berdehem, tak buat macam tu, tak boleh sebut. Lekat ke, ada kahak ke, ada apa, dia bunyi lain. Jadi maknanya tak sah sembahyang dia. Kalau dia berdehem, batal. Habiskan buat macam mana? Waktu tu baru dimaafkan berdehem. Hanya rukun qauli. Kalau bahasa lain, hanya 2 je lah. Fatihah dengan tahiyat akhir. Tapi tahiyat akhir slow je. Tak ada masalah. Yang paling besar sekali Fatihah. Selain daripada tu tak boleh. Tak boleh dengan maksud batal sembahyang berdehem. Ada orang menyakit. Maksud penyakit tu dia bukan menyakit. Bukan penyakit berdehem. Tak, dia memang penyakit. Macam mana penyakit? Asal sembahyang dia berdehem. Bercakap tak dehem. Bahasa nak cakap penyakit. Tabiat. Hati-hati dengan tabiat tu. Hati-hati. Kerana ia membatalkan sembahyang pada mazhab Syafi'i. Habis sikit. Sebab tak ada dalam kitab kita sekali lalu. Menangis boleh heja? Jika boleh heja, batal sembahyang. Menangis yang boleh heja. Tak, eja nangis tu dia macam ni. Boleh heja? Boleh? Betul? Ada yang tak boleh heja. Yang dia bukan nangis, dia sedih bunyi macam sebab. Itu bukan menangis. Itu dia sebab. Kalau menangis yang ada bunyi. Tu kan? Kan nangis kan? Sebab ni baca neraka ni, takut ni, banyak dosa. Menjiwai. Terbaik imam ni. Imam terbaik apa batal? Tak boleh. Walaupun nampak macam hebat, macam nampak bagus kerana menjiwai, batal. Tak boleh. Jadi dia cuma boleh sebab aja. Macam sebab. Dia tak boleh keluarkan selain daripada Quran. Yang mana dia itulah, keluar macam orang menangis tu. Kan? Betul. Boleh heja tu kalau nak heja. Ke macam mana, boleh heja tu. Betul? Kat lebih-lebih lagi lah. Jadi membatalkan solat. Kadang-kadang jangan menjiwai sangat sampai menangis teresak-esak lah kita kata. Kerana dia membatalkan. Kemudian mengerang. Kesedihan pun tak boleh. Menggerang tu samalah menangis pun, ataupun mengerang kesakitan juga tak boleh. Sehingga mengeluarkan bunyi ni. Nak cerita ni mengeluarkan bunyi. Macam sakit kaki. Tu. Boleh je tu. Macam mana je tak tahu lah. Tapi boleh je. Batal. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali semua tadi tu pun tak batal. Sebab dia kata bukan bercakap. Yang tak boleh bercakap, itu bukan bercakap. Mazhab Syafi'i itu bercakap. Yang mana bercakap tak memberi makna. 2 huruf tadi. Hembus kat mulut, hati-hati juga. Hembus kat mulut. Kadang-kadang tu bunyi tu kan. Kalau tak bunyi. Kenapa macam tu? Ada. Kalau kita pergi banyak tempat, kita jumpa perangai pelik-pelik macam ni. Sampai ada sedawa macam ni. Tengah sembahyang. Rupa-rupanya dia memang tabiat dia. Luar sembahyang pun macam tu. Dia macam mana? Bukan tak tahulah sedawa ke apa nama. Angin lah. Di luar. Tengah-tengah cakap dia dalam sembahyang pun macam tu. Batal sembahyang dia. Sebab IKH
Bukan 2 ni, banyak huruf. Boleh dieja. Pedas. Betul. Boleh je semua tu. Hembus dengan hidung. Atau serok apa kan? Macam panggil serok kan? Macam mana cakap? Buat tak kerti? Macam tu. Serok. Yang sengaja lah. Saya tak kerti buat lah. Batal. Janji bunyi korok tu. Nak semayang sampai macam tu Ustaz. Yalah, wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Baca doa iftitah, aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Main boleh hadap dengan raja, boleh buat sengok-sengok macam tu. Raja baru. Durhaka. Bukan raja, kena ada tata tertib. Makan sudu tu tak boleh bunyi, ting-ting tak boleh. Kenapa ganggu sangat pun? Ini Malikul Mulk, raja segala raja. Bunyi macam tu semua tak boleh. Tak boleh. Kena jaga. Yang tergagahi. Kalau kita boleh tergagah lah yang cerita. Tergagah tu tak sengaja. Habislah semua boleh. Termakan babi pun boleh kan. Ini kan balik benda-benda macam tu. Tak ada masalah. Ini yang sengaja. Batuk juga boleh membatalkan. Jika batuk yang sengaja. Bukan batuk gatal. Itu tak boleh tahan. Gatal. Ni tak. Biasa saya pernah tegur budak tahfiz seorang. Dia lupa. Dia automatik ketika dia hafal, masa dia hantar hafalan dia dulu, masa dia hafal Quran, bila dia lekat aja, dia automatik akan macam nak cover line lah macam sebenarnya dia nak fikir tu kan. Dia biasa kita itu kalau kita fikir. Baca Quran dia tak boleh macam tu. Dia akan lagi lupa. Dia akan buat cuba dia nak bagi tahu dekat diri badan dia supaya cepat ingat. Jadi dia buat batuk. Bukan buat batuk. Macam mana nak cakap? Style tu. Jadi bila lekat ketika baca Quran, ketika sembahyang lekat, tak ingat, dia automatik batuk. Batuk. Dia macam terjadi sendiri. Batal. Sebab batuk tu bukan batuk tak tahan. Ni batuk gatal. Tu tak tahan. Tak boleh pergi gatal lah. Tu memang batuk. Ini dia sengaja membatukkan diri. Batal. Hati-hati dengan batal tu. Apa lagi? Sedawa dah sebut tadi. Menguap tak batal. Menguap yang bunyi tadi. Cerita bunyi. Macam mana tak? Bunyi. Batal. Kalau tak bunyi tak apa. Jadi jaga dengan bunyi tu. Bersin batal juga. Yang bersin yang dia macam mana? Bersin yang batal. Bersin dia tak boleh kontrol, dia tak batal. Tapi ada bersin yang batal. Bukan, bersin tak ada. Bersin semuanya tak batal. Sebab tak boleh nak bersin sendiri. Boleh tak? Cuba bersin. Mana boleh? Batuk boleh. Batuk betul, batuk tipu boleh. Bersin tipu mana boleh? Bila bersin tu maknanya bersin tak ada masalah. Bersin tak membatalkan. Tapi kesan daripada bersin tu mungkin membatalkan. Bila dia bersin, dia akan hidung dia resedung, tak masalah. Dia pun tarik. Macam tu. Kan? Nak bagi garu dia ni, garu lah dia panggil. Tu. Batal. Yang kedua tu batal. Bukan sebab bersin, kesan daripada bersin tu. Kan orang ada resedung kan? Bila dia bersin, dia akan buat bunyi dekat hidung dia. Macam tu. Nak bagi macam garu lah dalam bab gatal. Ada lendir-lendir ke apa? Batal sembahyang. Jadi hati-hati nak sembahyang memang kena sungguh-sungguh lah. Memang sembahyang bukan main asal boleh jalan, tidak. Sungguh-sungguh kena jaga. Dari segi keluar dekat mulut dan dari segi pergerakan kita pun kena jaga. Pergerakan kita tahulah tak lebih 3 gerakan semua. Jaga. Habis perkataan kita boleh main suka-suka sebut. Tak boleh. Ketawa juga batal. Ketawa yang mengeluarkan bunyi. Kalau ketawa lucu sangat, dia masih lagi boleh kontrol, boleh jangan bunyi. Pernah terjadi dia macam Bilal lah, dia duduk belakang tu, dia macam orang belakang imam ni lah, belakang imam orang besar lah. Tahiyat awal macam mana tak tahulah. Macam mana dia tu imam bangun, kami semua bangun, dia bangun tapi kain dia tak bangun. Macam mana dia tak boleh nak bayang. Kami kat dalam depan tak boleh nak cakap, tak boleh nak tahan lah. Tak boleh. Tapi gigi kacing masa belasan tahun. Kacing gigi. Akhir sekali tak, nasib baik tak keluar bunyi. Tapi yang lain tu semua bunyi semua batal. Dia je bangun, kain dia tak bangun. Kain dia masih lagi tahiyat.
Mana tahu jadi macam tu. Kadang-kadang depan mata tu. Dia jadi depan mata, dia tak boleh kontrol. Kadang-kadang tak tahulah, setan ni pandai. Kadang-kadang benda tak lawak pun. Dia jadi nak tergelak juga. Macam biasa belasan-belasan orang tua tak buat kerja macam tu lah kot. Belasan-belasan ni kan. Adalah dia dah bergurau sebelum tu kan kawan-kawan dia. Nasa nak semayang tu tak ada apa lawak pun. Tadi dah bergurau habis dah. Tiba-tiba dia macam cakap dah ganti. Dia akan jadi lawak entah apa-apa. Ada jadi. Itu pun samalah. Betul. Ketawa. Ketawa dia ada ketawa terbahak-bahak. Boleh kot kita kata macam tu kan. Ketawa yang tak ada bunyi masih lagi makruh saja. Makruh, dia tak batal. Ketawa yang terbahak-bahak lah, yang ada bunyi, dalam istilah fiqh dipanggil qahqahah. Bunyi pun macam gelak kan. Qahqahah. Tu bahasa syarak, hukum syarak. Bahasa syarak atau bahasa Arab panggil qahqahah. Kenapa saya hafal qahqahah ni? Kerana special hukum. Siapa yang qahqahah maksudnya gelak terbahak-bahak, pada mazhab Hanafi batal solat sebab ada bunyi dan batal wuduk. Itu yang hafal lah. Kalau tidak tak hafal lah. Maksud apa benda nak hafal qahqahah. Batal solat dan batal wuduk sekali. Kalau mazhab Hanafi juga jika dia sekadar ketawa biasa, dia panggil ad-dhahku. Dhahik bukan kan? Dhahku maksud ketawa biasa yang bukan terbahak-bahak, batal semayang je, wuduk tak batal. Mazhab Hanafi. Ada hadis tu. Ada satu hadis dia ambil, sesungguhnya barang siapa yang kamu qahqahah maka batal wuduk, maka hendaklah dia mengulangi solat dan mengulangi wuduk. Imam Hanafi ambil hadis ni untuk buat jadi hukum. Jadi kerana hukum tu pelik sikit, saya dobek hukum tu pelik. Batal wuduk sekali. Tak kentut tak apa, gelak. Tapi mazhab Hanafi memang dia banyak yang pelik lah bagi kita. Dia ambil daripada hadis, kalau bunyi kentut, jika kamu terasa macam kentut, jangan kamu berhenti semayang kan. Hadis tu masyhur. Sehingga kamu mendapati bunyi ataupun bau. Imam Hanafi dia ambil lain. Betul macam tu, tapi dia ambil bunyi kentut tu yang keluar dan bunyi kentut tu bunyi perut. Keroncong. Keruk, bunyi tu. Batal semayang, batal wuduk, bunyi keroncong perut. Sebab itu kan angin kentut, dia ambil ke situ. Mazhab Syafi'i tidak, itu dalam perut, yang keluar baru batal. Mazhab Hanafi tak, bunyi batal wuduk aku. Apa pasal? Bunyi angin. Sebab Nabi kata sehingga dia mendapati bau ataupun bunyi. Nabi tak kata keluar tak keluar. Mazhab Syafi'i dia kias, maksud mendapati bunyi tu keluar kentut lah. Mazhab Nabi kata, Nabi tak cakap itu. Nabi kata mendapati bunyi angin. Bila bunyi angin, mungkin keluar, mungkin tak keluar. Nampak? Itu yang berlaku. Sebab Nabi tak cakap direct. Kalau cakap direct, tak jadi khilaf lah. Kalau senyum, tabassum, senyum, tak ada masalah. Senyum tu maksudnya lucu tapi dia senyum, memang tak ada masalah. Okey, jadi berdeham ketika nak baca surah, berdeham kerana nak baca takbir intiqalat ke, Rabbi tak boleh keluar. Rabbi fili warhamni, batal. Mazhab Syafi'i mazhab Hambali tak batal. Okey, habis. Itu yang sebab tu saya nak ambil masa. Itu sebenarnya yang tak ada dalam kitab ni. Jadi ya. Boleh. Dua soalan. Dua terus. Okey. Yang kedua, bagaimana kalau kita komunikasi tanpa bercakap, bagi isyarat? Okey. Kita kuatkan suara nak bagi tahu kita semayang. Nak bagi tahu kita semayang tu banyak keadaan. Ada keadaan ada orang kat luar rumah, biasa contoh macam tu lah. Dia bagi salam, kita semayang fardu. Jadi bila macam tu takkan nak batalkan, haram batalkan. Kita pun kuatkan suara sebab nak bagi tahu. Biasa contoh bagi macam tu lah kan. Nak beritahu boleh jadi juga kan. Nak beritahu bukan anak lah, nak beritahu kat orang lain sesuatu, memberi maksud sesuatu dengan menguatkan suara. Dan kebetulan yang kita kuatkan suara tu memang baca pun. Contohnya amin ke, biasa amin seorang-seorang, tiba-tiba anak ada kat situ amin. Macam tu kan. Boleh jadi. Ataupun takbir intiqalat pun sama juga. Biasa Allahu Akbar, sami Allah. Tiba-tiba ada hal tertentu, tak kisahlah anak ke isteri ke apa, tak kisahlah. Nak bagi tahu sesuatu, nak memberi maksud ke sesuatu, sami Allah hamidah. Kan? Ada kucing lalu ke?
Kucing lalu nak duduk dekat depan. Aku nak sujud atas dia. Ni masalah. Dia tengah rukuk. Sami Allah. Cuma lagi. Tak kisahlah kucing ke orang ke. Maksudnya memberi makna kan. Memberi makna. Kepada yang lain dengan cara sebutan. Dengan cara perkataan. Ada satu lagi keadaan. Saya tak nak bahas yang tu lah. Sebab itu dia agak ni sikit. Jadi kalau yang perkara tadi. Dia membatalkan sembahyang. Membatalkan. Kerana dia sebut tu untuk nak bagi tahu. Dia kena niat macam ni. Untuk tak batal, dia sekurang-kurangnya dia kena niat dua. Pertama niat zikir, kedua niat nak bagi tahu. Itu kalau dari segi itu. Kalau dia niat nak bagi tahu saja, batal sembahyang. Maksudnya sekarang ni dia cakap kuatkan suara tu, dia nak kata apa? Dia nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kat anak, nak halau kucing, nak bagi tahu kat orang kat luar, tunggu kejap aku tengah sembahyang. Semata-mata. Tapi Allahu Akbar, sami Allahu hamidah tu memang zikir pun. Wirid memang tak batal. Tapi dia sebut tu bukan dia niat zikir, dia niat nak bagi tahu, semata-mata nak bagi tahu, batal. Kan kita dah bincang subhanallah ni. Sama. Padahal subhanallah tu lebih lagi diperlukan dalam sembahyang. Setakat nak kuatkan suara diperlukan juga, tapi taklah kuat sangat keperluan tu. Imam salah, lagilah perlu tegur. Imam naik rakaat kelima, lagilah perlu tegur. Pun batal. Dah bincang kat sini ke kat mana? Sini kan? Cik baik lah kat sini. Jadi imam salah, subhanallah. Kenapa nak tegur imam? Pun batal. Ini kan pula yang lain-lain tadi. Lagilah batal sebab subhanallah tu agak penting untuk imam. Yang ini taklah penting sangat. Jadi batal juga. Dia kena niat zikir beserta nak i'lam, dia panggil. Beserta nak bagi tahu. Jadi macam mana nak niat? Itu agak susah sikit. Dia ada dia ada kemahiran yang perlu dipelajari lah. Macam nak zikir tu kan. Kita okey sekarang nak niat ni memang zikir. Ini takbir intiqalat. Ini Allahu Akbar. Memang sunat pun. Dan masa yang sama nak bagi tahu juga. Dia kena ada dua-dua. Dia tak boleh kosong. Itlaq dia panggil kosong. Tak boleh. Ataupun nak bagi tahu, tak boleh. Jadi kita orang awam ni macam ni. Kita fikir, aku nak cakap sekejap lagi zikir. Dia adalah zikir yang disunatkan. Tapi sambil-sambil tu nak bagi tahu ada sebab lain. Dengan fikir macam tu, bila kita sebut, automatik dah ada niat tu. Takkan kita nak kata sahaja aku nak sebut Allahu Akbar dengan niat zikir kejap lagi. Takkan macam tu. Kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Melampau. Jadi tak payah sampai tahap tu. Jadi macam mana? Kita fikir je. Allahu Akbar adalah takbir intiqalat. Dia adalah zikir, memang disunatkan. Dan dalam masa yang sama sunat, dia memang sunat. Dan aku memang nak buat sunat tu. Fikir laju-laju lah, benda tu laju je sup dalam kepala. Dan dalam masa yang sama nak tegur. Nak tegur ataupun nak memberi makna sesuatu yang lain. Macam tu cara dia. Jadi fikir tu saya cakap dia jadi panjang. Kalau fikir dia laju ni berapa kilometer sejam, macam tu je. Okey. Dah. Maksudnya ni zikir tapi sama-sama nak bagi tahu. Ataupun ni zikir aja. Nak bagi tahu tu tak ada dalam kepala. Tak boleh buat yang tu sebab kita memang nak bagi tahu. Tapi kalau boleh sama ada dia niat zikir saja ataupun dia niat zikir dan nak bagi tahu. Macam mana nak niat? Dia ada kemahiran tertentu. Orang awam macam kita macam mana? Fikir aja. Aku ni nak zikir ni, macam tu lah. Dan aku nak bagi tahu juga. Bukan semata-mata nak bagi tahu ni, nanti batal. Dia cakap dah kemala kan. Betul? Allah, sami Allah hamidah. Tak betul. Setiap kali. Kalau kali kedua macam tu juga kena. Kali ketiga macam tu juga. Kalau dari segi perkataan, itu sebut yang keluar kat mulut tu sangat perlu dijaga. Berbeza dengan apa? Yang tadi saya kata gerakan bukan dengan perkataan. Nak bagi tahu dengan bukan dengan suara kan. Itu soalan yang kedua kan. Yang itu tak ada masalah. Walaupun memberi faham, tak ada masalah. Macam ni, anak lalu macam ni. Boleh. Muka makruh aja. Sebab macam cakap dengan orang pula. Jangan bunyi. Tak ada apa. Tak ada apa-apa dengan maksud tak batal. Apa lagi nak tepuk tangan ke? Jangan lebih 3 gerakan tu kena ada lah tu. Tepuk dengan memberi makna yang lain, bukan tegur imam. Kalau perempuan ni sebab jangan ni nak tegur lain. Memberi makna lain lah, nak bagi tahu orang kat luar ke apa ke. Dengan dia tepuk, dengan dia buat sesuatu, angkat tangan ke. Tapi kalau benda tu dalam ada kena-mengena dengan sembahyang, dia tak jadi makruh. Kalau tak ada kena-mengena dengan sembahyang, dia jadi makruh sebab dah tak khusyuk dah macam tu. Tapi tak batal. Contohnya orang nak jadikan dia imam kat belakang, dia sembahyang sunat, dia memang baca rakaat pertama Baqarah, yang kedua Ali Imran.
Tak kesian ke kat mamat kat belakang tu? Dia baru ayat ke-10 Al-Baqarah. Dia nak baca sampai 256 ayat. Kawan ni semayang pula, semayang Zuhur Asar ke macam tu. Kawan dia tengok, elok tu kita jadikan dia imam. Allah, kesian dia tunggu berjam pun nak habis. Dia hafal Quran. Jadi macam mana nak buat? Tangan kat belakang. Tapi yang terbaik semayang kat belakang dinding, dekat dinding supaya orang tak boleh duduk kat belakang. Itu yang terbaik. Semayang dekat belakang tiang. Bukan maksudnya ni tiang, semayang kat situ supaya orang tak boleh duduk di situ. Itu yang terbaik. Tapi kalau dah semayang kat depan, tiba-tiba orang tu macam mana? Sebab benda ni pernah berlaku depan mata saya. Alamak, terlupa nak cakap orang kat tu. Brother tu semayang belakang ni. Kita tahu dia jenis perobat orang. Histeria apa. Jadi dia memang ada amalan tertentu. Semayang dia memang lama. Semayang sunat seorang-seorang. Tiba-tiba ada brother tu datang semayang belakang dia. Allah, terlupa, dah takbir dah. Macam mana? Memang biru muka. Dia pula mungkin tak reti macam mana nak mufarakah. Boleh ke dia tahu? Mufarakah je lah. Tunggu je. Dah lah tu. Semayang Zuhur. Agak-agak macam mana? Dia kulhu je. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kita seminit pun dah tak lagi dah. Tengok. Dah 10 minit dah ni. Oh, tabahnya brother ni. Tunggu sebab mungkin dia tak tahu nak buat apa. Jadi sepatutnya orang yang kat depan tu kena kesian lah. Bila orang tu kuatkan suara ke apa, dia nak bagi tahu dia nak jadi makmum, tangan tu letak macam ni. Memberi makna. Yang tu tak makruh. Orang nak lalu. Tu tak, sebab ada kena mengena dengan semayang, tak makruh. Selain daripada tu. Tadi takut batal lah. Makruh. Sebab apa? Halau apa-apa lah. Sebab dia bukan semayang. Orang datang, orang angkat tangan dia pun makruh. Sebab apa angkat tangan dengan semayang? Tapi gerakan, dijaga gerakan, tak lebih 3 gerakan. Tapi interaksi dengan orang. Kat mulut tak keluar suara. Okey, tak ada masalah dengan masuk tak batal. Tapi confirm makruh, memang tak khusyuk. Memang tak khusyuk. Dua soalan tu terjawab. Sebab saya nak masuk yang ni, yang ke-8 walaupun tak habis pun hari ni. Yang ke-8 ni lebih ni lagi lah. Okey, yang ke-8 yang ke-8. Yang ke-8, biasalah ke-8 tu baca dulu. Meninggalkan atau melebihkan. Meninggalkan atau melebihkan tu. Rukun fi'li. Fi'li itu perbuatan dengan sengaja. Melebihkan dan mengurangkan rukun perbuatan dengan sengaja. Lebih rukuk, lebih sujud, kurang rukuk. Kurang rukuk tak ada. Tak rukuk langsung, sujud sekali, memang batal lah. Okay? Dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tambah 1 rakaat pun tak batal. Kalau tak sengaja kan, tambah 3 rakaat pun tak batal. Dia lupa. Dia sembahyang maghrib, lepas tahiyat tu dia tu, aku tadi berapa? Dia bangun tambah lagi. Lepas tu nak tahiyat ke 2 ke 3, 2 3 bangun sampai 6. Itu pun pernah terjadi. Kenapa dia sembahyang sampai 6 rakaat? Sembahyang maghrib 6. Maknanya dia tak yakin tu berkali-kali. Dah 3. Lepas tu dia bangun, tadi aku 2 kot. Dah 2 ke? Yang yakin, kita tahu. Bila tak tahu, tak yakin, ambil yang yakin. Yakin 2. Tambah 1, dah jadi 4 dah sebenarnya. Lepas tu, jap. Tadi 1 ke 2? Dia jadi gitu balik. Akhir sekali 6. Teruk menyakit. Tapi dia kena buat macam tu. Walaupun 6, dia kena buat macam tu. Dia tak boleh. Rasa macam banyak. Tapi tak dapat yakin berapa. Tahiyat je lah. Batal semayang dia. Walaupun kebetulan memang 3. Hati-hati tu. Dia memang 3. Peduli kan lah dia kata. Aku rasa memang tak nak fikir lah. Tapi tak yakin 3. Dia yakin 2. Sedangkan memang sebenarnya 3. Kita yang kata 3, kita yang tengok. Dia yakin 2. Okey, tahiyat je lah. Bagi salam. Lepas tu tengok CCTV. Betul 3. Tak ada betul, dah batal semayang dah. Walaupun kebetulan betul. Kemudian dia tambah lagi, dia kata tak apalah. Bila 2, 3, ambil 2. Tambah 1 lagi. Tambah. Maknanya 4 lah. Jadi 4 lah keseluruhannya. Dan dia semayang. Lepas habis semayang bagi salam, dia tengok 4. Memang sah. Walaupun salah, walaupun lebih. Ataupun naik 4 tu, yang dia disangka 3 tu, turun lupa lagi. 2, 3 balik. Teruk sungguh. Walaupun sampai 6 rakaat sekalipun, itu yang perlu dia buat. Dia kena ambil yang yakin. Dia tak boleh tak boleh. Walaupun kebetulan betul sekalipun. Jadi kita kelakar sebab dia semayang sampai 6, tapi dia wajib semayang 6.
Jadi bahasa macam tu lah. Sebab setiap kali rakaat 2-3, 2-3. Setiap kali nak tahiyat je 2-3, 2-3. Bukan main-main, sungguh-sungguh kan ni. Biasanya penyakit lah tu. Kena penyakit setan. Bukan penyakit setan. Setan telah mempermain-mainkan dia. Penyakit. Okey, dia kata maka jika ia sujud 3 kali atau rukuk 2 kali seperti ia sujud, yang ini baru ada kena mengena dengan kita. Mana ada orang buat kerja sujud sampai 3 kali, rukuk 2 kali. Lainlah solat gerhana. Ni bukan solat gerhana. Mana ada orang buat kerja macam tu. Yang ini yang kita bahas yang ke-8 ni adalah yang bukannya ditambah rukun suka-suka je, tidak. Dia dihukum sebagai menambah rukun walaupun dia kata tak tambah rukun. Dihukum menambah rukun. Dia lain tu. Menambah rukun, dia tambah je rukun. Rukuk 2-3 kali, sujud 3-4 kali. Itu maknanya menambah rukun. Biasanya tak ada masalah yang itu. Yang masalahnya, dia buat sesuatu, dia tak nampak macam tambah rukun, tapi hukumnya menambah rukun. Ni kita tengok apa dia ni. Seperti ia sujud di atas umpama suatu yang tajam. Dia sujud, aduh tajam, okay? Maka dia angkat dahinya sebab tajam. Maka sujud pula, sujud balik sebab tadi bukannya dia nak angkat sebab tajam, okay? Niscaya menambah sujud. Nama itu menambah rukun lah. Menambah rukun fi'li. Yang macam ni lah yang jadi. Jikalau sedikit diangkat kepalanya sekalipun, dia bukan angkat duduk antara sujud ke apa, tidak, angkat macam tu kan, letak balik, ya, maka dinamakan menambah rukun fi'li. Ni dinamakan ataupun dihukum. Yang ini kita akan bincang panjang lebar, mungkin malam ni tak habis, mungkin sambung minggu depan, ya. Maka batal sembahyang sebab menambah rukun, ataupun dia dihukum menambah rukun walaupun dia kata aku tak tambah rukun pun. Sebab bab menambah rukun ni jarang orang buat, tak ada orang buat pun menambah rukun. Hukum menambah rukun tu je yang ada. Jadi termasuk menambah rukun, dia sujud, yang ini kena dobek. Tak ada dobek, kita boleh faham macam tu je. Macam ni, dobek dia macam ni. Ketika dia sujud, yang kata kat sini, umpama dia sujud di atas umpama suatu yang tajam, okey? Ni dobek dia. Dan ada tamakninah. Ada tamakninah, maksudnya dah jadi sujud. Kalau macam ni, sujud macam atas spring kan. Teng 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 teng. Tak nama sujud. Walaupun berapa kali sujud. Dia sujud atas spring. Kan? Dia maknanya nama sujud dia mesti ada tamakninah baru nama sujud. Dia bukan tak ada tamakninah. Kadar subhanallah. 1 saat 1 saat setengah tu mana ada? Dia teng 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 teng. Dia sujud atas spring. Dia bukan sengaja ni. Kalau sengaja batal lah. Adakah dia menambah sujud? Tidak. Sebab dia tak sujud lagi. Nak sujud kena ada tamakninah. Dalam kitab kita dia tak ada kata dobek tu. Jadi kalau baca sekali kena angkat letak balik. Batas sebenarnya aku. Bukan. Maksud dia dah beritahu awal seperti ia sujud. Bila seperti ia sujud, sempurnalah rukun sujud, iaitu dahi ke bawah atas lantai, punggung lagi tinggi dan ada tamakninah. Baru nama sujud. Habis kalau tu sujud ni. Mana ada sujud macam tu? Sujud macam ni. Tu baru sujud. Tu yang lama tu. Tu tamakninah. Jadi dia tu saya sebut. Kalau sebut batal. Nak bagi faham je ni. Nak buat cerita je. Sound effect dia. Jadi letak tu kan. Tak sujud. Mana boleh sujud macam ni? Mana boleh? Dia kena tu pegun. Berhenti kejap kan. Itu nama tamakninah. Jadi dia bila sebut dia sujud, bila sujud dia macam ni. Sakit, angkat, tak balik. Pasal kerana dia telah sujud dan dia sujud sekali lagi, menambah rukun. Walaupun dia tak bangun, walaupun sekejap. Yang kedua tu sekejap. Yang kedua dia tak payah tamakninah untuk jadi dua. Untuk yang pertamanya, sujud, tamakninah, angkat, letak balik. Yang kedua ni dia angkat segera pun batal juga. Sebab yang kedua tu tak perlu tamakninah untuk dinamakan sujud yang kedua. Sujud yang pertama je yang perlu tamakninah untuk nama sujud. Sujud yang kedua tak perlu tamakninah untuk nama sujud. Tapi jika dia sujud macam ni, betul? Adakah dia sujud 2 kali? Tak sah juga sembahyang dia sebab sebelum sujud yang kedua kena duduk antara sujud. Cuma nak bagi tahu, dia nama sujud 2 kali. Dinamakan sujud 2 kali apabila dia sujud kali pertama dah ada tamakninah, dia angkat walaupun sikit. Yang ini pula macam ni. Dia sujud, dah ada tamakninah, dah nama sujud, dia pun angkat ni. Tu kan? Yang itu dah nama sujud juga, yang kedua tu. Walaupun tak ada tamakninah.
Tapi kalau macam ni, tak sujud walaupun sekali. Ni bukan sengaja, ni bukan sengaja, tak sengaja. Ya kan? Dia sujud. Baru sekali kat sini. Yang ni semua tak kira. Sebab yang pertama je nak kena ada tumakninah. Yang kedua tak perlu tumakninah dah nama sujud. Dengan masuk batal. Jadi biasanya kalau orang kena duri, dia mana ada, aduh sakitnya. Baru angkat mana dia kan? Dia terkejut. Apa ni? Lipan ke? Kalau jengking ke? Jarum ke? Dia automatik. Tu nama auto. Bila automatik, tak batal lah sebab dia tak sujud lagi. Sebab itu pentingnya syarah. Tak ada syarah baca tu memang batal terus. Ataupun dia sujud atas ni. Dia sujud atas kain serban dia. Kita dah masuk bab pakaian kan. Iaitu pakaian adalah yang mana bersambung dengan dia bergerak, benda tu pun bergerak juga kan. Jadi kalau macam ni dia sujud semua. Kalau orang perempuan kain semayang dia sujud semua. Nama sujud dia? Tak nama sujud. Sebab sujud mana boleh lapat, mana boleh dahi berlapik. Jadi dia pun angkat, tarik, dia sujud balik. Tak nama sujud. Dengan maksud tak batal. Yang batal bila namanya sujud, iaitu sempurna sujud. Tumakninah, punggung lagi tinggi daripada kepala, baru namanya sujud. Tapi kalau tumakninah ada, punggung lagi tinggi daripada kepala tapi tak ada lapik. Tapi ada lapik. Bila ada lapik, tak nama sujud. Sebab tu tak sah semayang dia kalau dia terus macam tu je. Maknanya dia belum sujud lagi. Habis nampak dah sujud tapi sujudnya tak sah. Sebab lapik tadi. Samalah juga tak sengaja ni. Bukan sengaja, tak sengaja. Jadi oleh kerana tu dia angkat balik, dia nak angkat balik sikit, dia angkat kepala dia sikit, dia tarik supaya terdedah dahi dia, tak nama sujud dua kali. Kerana yang pertama tu tak ada tumakninah ataupun tak cukup rukun ataupun syarat sah sujud. Syarat sujud. So sasul lah. Jadi ada dua lah. Satu tumakninah, satu jangan ada lapik kat dahi. Apa lagi yang ni yang lain sikit. Yang ni pun elok jugalah kita sebut. Yang nama juga hukum menambah rukun juga. Hukum nampak tak tambah. Dah ramai orang buat ni, saya kena sebutkan. Iaitu okey lah, dia semayang duduk kat bawah. Bila dia semayang duduk dekat bawah, kemudian sebab apa dia sakit kaki, dia semayang duduk lah, duduk kat bawah, bukan duduk atas kursi. Tapi bila imam baca surah panjang ke apa, dia lengoh, dia ke depan sikit. Sedangkan rukuk orang duduk, dia macam ni je. Rukuk orang berdiri macam ni. Jadi kalau lah dia berdiri, semayang berdiri, tiba-tiba ketika tahiyat ke, dia lengoh ke, ada buku lali sakit ke, dia kedepankan badan dia, tak ada masalah. Sebab dia tak rukuk, dia nak gerakkan, syarat jangan lebih 3 gerakan lah. Sebab rukuk dia macam ni. Berbeza dengan orang duduk. Orang duduk, rukuk dia macam ni. Tiba-tiba dia sakit kaki, dia pun tunduk macam tu untuk betulkan kaki. Jika ada tumakninah kat situ, batal juga. Sebab dia rukuk. Tapi kalau dia semayang berdiri, tak nama rukuk. Sebab rukuk orang berdiri macam ni. Itu tak apa, nak betulkan kaki. Kalau dia semayang duduk di bawah, dia nak betulkan kaki, dia duduk macam ni sikit. Sebab nak betulkan kaki tu, ada tumakninah je, batal kerana dia dah rukuk. Ini bukan rukuk. Rukuk bagi dia mana boleh rukuk betul-betul. Lepas tu dia semayang duduk. Kat situ hati-hatilah situ. Kemudian satu lagi, makmumah. Yang ni paling ramai yang buat. Paling ramai yang buat. Menambah rukun fi'li juga, ataupun hukum menambah rukun fi'li. Makmum masbuk, katalah takbiratul ihram ketika imam sujud. Ketika imam sujud, dia Allahu Akbar, kan? Masa tu imam sujud. Jadi lepas Allahu Akbar, dia kenalah sujud. Sebab imam sedang sujud. Dia tak boleh rukuk. Kita semua tahulah. Dia tak boleh kejar imam macam budak-budak dulu. Mana boleh. Jadi macam mana nak buat? Kenalah sujud, imam sujud. Ketika dia dalam perjalanan nak sujud, tiba-tiba imam bangun duduk. Dia baru macam ni. Tangan dia letak dekat lantai, macam ni baru. Maksudnya kalau macam ni baru sujud, macam ni baru. Maksudnya masih lagi belum sujud. Hampir dah nak sujud, tapi dah duduk dah. Contoh macam tu. Imam pun Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni. Dia sujud, menambah rukun. Sebab tu kata tadi, bab menambah rukun, tak ada orang buat kerja-kerja macam tu. Tapi hukum menambah rukun ada. Contohnya sujud tadi, sujud tadi yang tajam, antaranya macam tadi.
Jadi dia dah, dalam perjalanan tu imam dah bangun. Dia kata alah alang-alang letaklah kepala sujud, penat-penat aku turun. Dia pun letak kepala sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Duduk antara sujud. Sebab imam dah duduk dah, batal. Sebab menambah rukun. Sebab sebelum dia sampai kepada sujud, imam dah bangun. Lainlah dia dah sampai ke sujud baru imam bangun. Maknanya dia dapat sujud. Dia lama sikit pun tak apa. Dia tak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun. Tu cerita lainlah. Ini tidak. Dia tak sujud lagi, imam dah bangun. Jadi dia kena break semampu mungkin. Maksudnya dia break lah kat mana? Kalau macam tu lah. Break, duduk terus. Macam tu lah. Semampu mungkin lah. Kadang-kadang tak sempat tak apalah. Semampu mungkin. Dia turun, Allah nak sujud, imam sujud, nak sujud, Allah, imam duduk atas sujud, Allahu akbar terus. Macam ni, terus jadi. Tadi nak sujud tak jadi, batalkan hasrat dia. Jika dia sujud juga sedangkan imam dah angkat kepala, dia belum letak kepala, imam dah angkat kepala, dia nama menambah rukun. Yang ini banyak-banyak berlaku lah. Dia kena menambah rukun. Apa lagi yang menambah rukun? Satu lagi. Ini penting juga. Yang ini kitab apa? I'anatul talibin. Dikira menambah rukun macam ni. Makmum masbuk takbiratul ihram ketika imam i'tidal. Senang cerita, dia masuk sembahyang, dia tak dapat rakaat tu. Kalau ketika imam rukuk, dapatlah rakaat tu kan, sebab dia rukuk. Kalau i'tidal dapat. Dia Allahu akbar, imam dah i'tidal lah. Tak dapat kan? Jadi i'tidal ataupun imam rukuk, dia baru Allah je, imam sami Allahu liman hamidah, selisih, tak dapat kan? Tak dapat, semua kita tahu. Jadi bila dia tak dapat rakaat kerana imam dah i'tidal, dia tak dapat rakaat kerana imam sujud, imam dah sujud, dia baru takbiratul ihram. Imam duduk di antara sujud, semua tu tak dapat rakaat tu. Semua tu tak dapat rakaat. Imam dah sujud, imam dah tahiyat, tak dapat rakaat. Janji dia takbir tu tak dapat rakaat. Sama ada dia selisih, Allah sami Allah liman hamidah, tak dapat tu. Jangan buat-buat keras. Tak kira, jangan, tak dapat tu. Selisih. Dia kena imam rukuk, Allahu akbar, tumaninah, sami Allah liman hamidah, baru dapat. Kan? Ni kalau macam ni, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah. Jangan buat-buat ada orang buat-buat halal lah. Batal sembahyang. Tak nampak. Kalau tak nampak, hanya berpandukan kepada suara. Yang lain tu Allah maafkan. Kalau katalah tak tally tau, tak sama. Imam sami Allah liman hamidah, dia tak sama kan? Kita tak tahu. Tak tahu tak apa. Memang tak tahu pun, dan malah kita tak tahu sampai kiamat tau. Macam ni nak tahu sebab kita duduk belakang. Hanya berpandukan pada suara. Yang saya cakap tadi mungkin 2 soft ke yang nampak imam. Jadi yang tak tahu berpandukan pada suara je. Imam salah tak tally dia panggilnya, tak sama dia punya tu, dia punya pasal. Kita berpandukan pada suara. Jadi kita kena dapat macam ni. Allahu akbar, sami Allah liman hamidah. Kita nampak ada tumaninah, ada satu saat tu kan. Dapat. Walaupun sebenarnya tak tahu, mungkin sami Allah tu imam dah macam ni. Mungkin dia punya pasal. Takkan kita nak kena cek sampai macam tu. Sekali kita duduk soft yang ke berapa puluh ke belakang. Itu tak peduli. Itu dia punya pasal. Jadi kita hanya berpandukan kepada suara saja, takbir saja. Jadi jadi bila dia tak dapat sama selisih, tak dapat rakaat, tak kisahlah ketika rukuk selisih ataupun ketika imam dah i'tidal, dia Allahu akbar. Tapi jarang sembahyang macam ni kan. Imam dah i'tidal, dia Allahu akbar, masuk. Lepas tu dia pun jarang. Biasanya mesti masa sujud lah. Masa i'tidal orang tak berani buat. Padahal buat ajalah. Imam dah rukuk, dia pun Allah, imam sami Allah liman hamidah, terus jelah Allahu akbar. Letaklah tangan. Saya jarang sangat, tak pernah tengok lagi orang buat macam tu. Dia mesti masuk dekat rukuk selisih, tapi dia tahulah tak dapat. Dia masuk sujud, duduk antara sujud, itu biasa. I'tidal ni orang jarang masuk. Mungkin dia pendek kot kan. Sampai Allahu akbar. Rabbana lakal hamd. Best kat tu. Okey, betul? Sujudlah. Nak bagi tahu dia takbir tak dapat rakaat. Sebab selisih, sebab i'tidal, sebab dah sujud, sebab duduk antara sujud, sebab sujud yang kedua, atau sebab at-tahiyatul mubarakatus salawat memang tak dapat. Okey. Yang menambah rukun ni kat sini. Kemudian, kita ambil contoh macam inilah. Yang tadi banyak sangat contoh, nanti kias sendirilah. Kita ambil contoh macam ni. Dia dapat ketika i'tidal, maknanya tak dapat rakaat. Okey. Sujud, ikutlah imam sujud. Imam duduk dan sujud, ikutlah. Imam sujud yang kedua, tak best contoh, ulang balik contoh lain. Dia dapat ketika i'tidal. Okey, tak dapat rakaat lah. Imam sujud, dia sujud. Imam duduk di antara sujud, kentut imam. Imam kentut.
Bila macam tu, batal lah imam. Imam bangun. Okey. Dia tadi tak dapat rakaat kan? Dia kena bangun dengan segera. Jika dia sujud yang kedua, sebab imam duduk atas sujud, lepas tu sujud, baru bangun, batal sembahyang. Jika tak ada ganti. Kalau ada imam ganti, follow imam tu lah. Tak ada, semua tak berani ganti. Akhir sekali semua sembahyang seorang-seorang lah. Okey, dia duduk di antara sujud ni. Dalam keadaan dia tak dapat rakaat. Dia mungkin kat i'tidal ke, selisih dengan imam tadi ke, tak kisah. Cuma nak cerita, kenapa dia ikut imam walaupun dia tak dapat rakaat? Sebab dia ada imam. Sebab tu dia kena buat pergerakan tu walaupun dia tak dapat rakaat, sebab dia ada imam. Dia dapat masa i'tidal, dia selisih dengan imam ketika rukuk. Kenapa dia sujud? Kenapa dia sujud tanpa baca Fatihah? Dia wajib buat macam tu sebab dia ada imam. Jadi walaupun jika dia ada imam, dia kena ikut imam walaupun dia tak baca Fatihah, sebab tak sempat tadi tu. Terus sujud. Mana ada orang sembahyang Allahu Akbar terus sujud? Mana ada? Kenapa dia sujud macam tu? Sebab ikut imam. Okey, jadi imam batal. Sebelum sempurna rakaat tu imam batal. Sekarang dia ada imam. Dia dah tak ada imam. Bila dia dah tak ada imam, sekarang dia perlukan sujud sekali lagi ke, duduk dan sujud ke, tak kisahlah. Dia perlu nak habiskan rakaat tu. Sedangkan dia tak dapat rakaat. Dia habiskan rakaat tu, sedangkan dia tak dapat rakaat sekarang imam batal dan tak ada orang ganti tadi, dia nama menambah rukun. Batal. Habis tu dia buat macam mana? Daripada sujud tu, duduk atas sujud, imam kentut tu, okey? Rabbi fili warhamni wajburni, imam kentut. Lepas wahdini wa'afini wa'afani, dia kena bangun terus. Sebab di mana dapat rakaat? Tapi tengok dulu, takut ada orang ganti. Allahu Akbar. Ada orang ganti. Tak apa, boleh follow dia. Ganti. Maknanya tak boleh bangun. Bangun batal lah pula. Sebab ada ganti. Kena apa? Kalau imam ganti tak perlu niat. Tak perlu. Sunat je niat. Maksud tak perlu tu tak wajib niat. Sunat je niat imam. Tak wajib niat aku nak imam orang ni pula. Tak wajib. Sunat. Sebab dia ganti. Yang wajib niat bila yang bukan ganti ni, yang memang kita nak jadikan dia tu memang wajib niat. Follow je terus. Follow. Okey, tapi kalau wajib niat, masalah kau. Kalau soft yang ke 100, macam suara lain sikit. Habis tu, memang masalah lah. Sunat je niat. Tak wajib pun niat. Niat, maksudnya, aku makmum. Makmum? Kan niat makmum tu? Ini makmum kepada imam yang lain. Sunat, tak wajib. Jadi dia kena bangun terus. Kalau kita ambil contoh yang lebih ekstrim lagi, masa imam sujud, imam rukuk, dia pun Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Alamak, tak dapat. Dia pun bangun segeralah. Dia bangun segeralah. Betul? Imam nak sujud. Allahu Akbar. Imam kentut ketika sujud. Lepas tu imam pun bunyi lari, dia tahulah. Imam batal, dia tahulah. Tunggu kejap sujud. Tak ada orang ganti, dia kena Allahu Akbar. Berdiri. Sebab sembahyang seorang balik masa sembahyang seorang. Tak ada yang ganti. Sebab apa? Dia duduk di antara dua sujud dengan niat di antara dua sujud, dia telah menambah rukun. Sebab kenapa kau duduk di antara sujud? Sedangkan kau tak dapat rakaat. Sebab ikut imam. Mana imam? Imam batal. Imam ganti. Tak ada. Asal ikut. Ikut siapa? Itu jadi batal tu. Itu jadi batal. Okey. Tapi jarang berlaku yang tu. Tapi kalau sekali berlaku, memang huru-hara kat belakang. Garanti. Mazhab habis keluar. Ada mazhab macam tu, macam-macam mazhab. Khilaf habis jadi. Garanti. Jadi kalau kita mengaji, kita tahu dah nak buat macam mana. Okey. Ada juga, yang ini pun selalu juga kena sebut juga, namanya menambah rukun juga. Hukum menambah rukun. Makmum masbuk. Makmum masbuk ni nak tambah rakaat. Kita ambil satu contoh yang pertama. Imam tahiyat akhir, alhamdulillah dapat juga berimam. Walaupun dapat tahiyat akhir, tak kisahlah. Allahu Akbar. Dia pun duduk. Allah at-tahiyyah kan nak baca kan? At-tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambunglah. Belum yang kedua. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bawa at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tak puaslah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Batal sebenarnya. Menambah rukun. Sebab apa? Sebab kenapa? Adakah sembahyang yang Allahu Akbar terus tahiyat? Saya saja buat perbualan ni nak bagi faham je. Adakah sembahyang yang Allahu Akbar terus duduk? Mana ada? Kenapa kau buat? Sebab aku ada imam. Imam aku tengah tahiyat. Dah aku imam. Imam dijadikan untuk diikuti. Kena ikut. Walaupun tak rukuk, walaupun tak baca Fatihah. Ya. Tapi tak dapat rakaat. Kena ikut sebab aku ada imam. Aku dah niat. Itu aku makmum, dia imam. Jadi duduk terus.
Bila duduk imam bagi salam. Bila imam bagi salam, maknanya imam tu dah bukan imam dia, sebab imam dah keluar sembahyang. Yang kau duduk lagi apa hal? Kau duduk lagi apa hal ni? Duduk macam tahiyat lah. Mana ada orang berdiri terus duduk ikut imam? Mana imam? Imam subhanallah atau astagfirullahalazim lah. Itu bukan imam. Sebab imam dah bagi salam, bukan imam dia. Maka batal dia kadar tamakninah je batal. Contohnya imam bagi salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak bangun lagi ni. Dia tak bangun lagi assalamualaikum warahmatullahi. Batal. Dia tak gerak lagi, batal. Nampak? 2 saat itu. Jadi dia imam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Batal. Yang dia tak gerak lagi. Kalau dia gerak tapi slow tak apa dah. Sakit lutut ke apa kan, dia gerak. Janji bergerak. Jangan duduk diam. Dalam kadar lebih kurang 2 saat tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam, assalamualaikum warahmatullahi. Batal tak gerak. Dia kena gerak segera. Habis tu bawa assalamualaikum ni. As cukup berhenti kat as, bangun. Kalau assalamu maaf lagi sebab sahur 1 saat. Terus kena bangun. Sebab dia dah tak ada imam. Jadi mana ada orang semayang daripada takbir terus duduk. Dia istilah macam tu. Imam samalah baca batal tadi kan. Kenapa kau nak sujud yang kedua? Walaupun kau tak dapat rakaat. Berbeza dengan dia dapat rakaat. Kalau dia dapat rakaat, dia kena follow kan. Kalau kata dia dapat rakaat daripada awal, dia dapat rakaat daripada awal, imam rukuk, dia pun rukuk dapat, imam i'tidal, imam sujud, imam batal, itu kena duduk di antara sujud-sujud balik. Sebab dia dapat rakaat. Sebab tu dia kena sembahyang sempurna. Yang tadi ketika imam sujud, imam dah batal. Maka dia tak dapat rakaat. Dan dia tak ada imam dah. Jadi kenapa pula nak sujud yang kedua, nak duduk antara sujud? Imam kau dah tak ada. Terus bangun. Dia dikira dihukum menambah rukun jika dia sujud. Okey, itu tahiyat akhir. Macam tu juga sebenarnya bukan tahiyat akhir je. Macam tu juga dengan dia nak tambah kita ambil 4 rakaat. Kalau 4 rakaat dia dapat 1 rakaat. Bukan, dia dapat 3 rakaat, dia nak tambah 1. Sama juga. Hukum sama tadi. Tadi dia dapat tahiyat akhir kan? Ni tak, dia dapat 3 rakaat. Maknanya sembahyang 4 rakaat, dia nak tambah 1 lagi. Imam entah macam mana pun, masa imam baca tahiyat dia berangan. Kemudian imam dah separuh dah, kamar solat lupa pula nak baca tahiyat. At-tahiyatu mubarakatus salat. Katalah rakaat ketiga ni dia nak naik 1 lagi lepas ni. Assalamualaikum, imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun samalah. Assalamualaikum ibn nabi warahmatullahi wabarakatuh. Imam bagi salam yang kedua. Dia assalamualaikum ni. Dia tambah batal. Tambah tu kadar tadi tu lah. Assalamualaikum, belum lagi. Assalamualaikum, baru gerak. Okey lagi. Setelah salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, berkira bermula saat tu. Dia pun assalamualaikum. Tak batal lagi sebab baru 1 saat lebih kurang kan. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Habis batal. Dia terus bangun juga. Sebab ada ke orang sembahyang 4 rakaat, sembahyang Zuhur ke, sembahyang Asar ke, sembahyang Isyak ke, 3 masa 3 rakaat sebelum naik 4 rakaat tahiyat? Ada? Mana ada kan? Tapi kenapa kau tahiyat? Aku ada imam. Saya buat cerita yang sama tadi lah. Ya ada imam. Tapi sekarang mana imam kau? Imam dah bagi salam, tak ada imam. Apa sahaja sambung tahiyat? Mana ada orang tahiyat? Samalah cerita tadi. Ataupun dia dapat 1 rakaat nak tambah 3. Sama juga. Dia dapat 1 rakaat nak tambah 3. Jadi dia sembahyang dapat 1 rakaat dan dia nak tambah lagi 3. Ketika salam macam tadi juga, dia pun sambung lagi tahiyat dia. Sedangkan mana ada 1 rakaat nak naik 2 terus tahiyat? Mana ada? Tapi kenapa engkau tahiyat? Sebab aku ikut imam. Mana kau punya imam dah bagi salam? Batal juga. Kadar tadi batal. Tapi berbeza dengan rakaat yang kedua. Dia dapat rakaat yang kedua nak tambah lagi 2. Imam bagi salam, dia boleh tak bangun lagi. Sebab apa? Sebab apa? Dia dapat 2 rakaat nak tambah lagi 2. Tapi fil alamin innaka hamidum majid. Imam dia pun banyak lagi entah apa dia nak baca lagi. Imam bagi salam, dia pun sambung lagi. 1 saat, 2 saat, tak batal. Kenapa? Sebab kebetulan dia tahiyat awal. Tahiyat awal kan boleh lama sikit. Kebetulan dia tahiyat awal kat situ. Jadi kenapa kau duduk ni? Aku tahiyat awal. Sebab tu tak batal. Yang batal dapat tahiyat akhir saja. Nak tambah lagi 3 atau nak tambah lagi 1. Yang 2 senang cerita macam ni lah. Semua batal kecuali nak tambah 2 rakaat lagi. Macam tu lah. Sebab dia kebetulan tahiyat awal. Kebetulan tahiyat awal.
Okey, apa lagi ya? Jika diteruskan juga, dia dikira menambah rukun. Menambah rukun, maka batal. Berapa dah? 8.5. Biasa berhenti 8.5. Sekejap, tengok sikit. Oh, panjang ni. Akan datang. Dan demikian lagi, wajib meninggalkan perbuatan yang bukan jenis sembahyang. Seperti memukul 3 kali, bergerak 3 kali, melangkah 3 kali, atau lainnya, atau satu langkah yang keji seperti melompat, maka batal sembahyang dia. Ini akan datang. Contohnya ada tali dia ni daripada bawah lantai macam ni, tali je sejengkal lah, katalah daripada bawah ni sejengkal tali. Ada tali. Kenapa tu tak kisahlah, buat innovation ke apa, buatlah masalah apa pun. Ada tali, kita kata saya ambil benang lah, benang, ambil benang tu. Kenapa ada? Tak kisahlah, memang ada tali kat situ. Dia sembahyang depan tu ada macam mana? Ada orang sembahyang ke apa, dan dia nak penuhkan saf ke nak pergi ke depan dalam keadaan sembahyang, dia pun langkah tali tu, batal sembahyang walaupun nampak macam jalan je. Itu yang disebut tadi, satu langkah yang keji. Saya saja ambil syarah yang itu je, yang lain semua tak nak syarah lagi. Yang itu maksud langkah yang keji adalah walaupun ada tali, walaupun ada macam hadangan kat depan tu, walaupun sejengkal, dan dia pula nak ke depan dalam keadaan sembahyang, nak tambah, nak penuh saf ke, tak kisahlah apa masalah dia. Dengan ceritanya, dia tak lebih 3 gerakan. Cuma ada tali, ada kayu yang tergantung tu lah, kayu macam tu, macam tali tu lah. Dia pun langkah, dia sembahyang, dia macam biasa je, bukannya dia kena, tak, jalan je, sebab sejengkal, batal sembahyang. Habis yang boleh langkah yang tak ada apa-apa, straight je. Ataupun macam tu kan, macam ni kan, tu tak apa, ni tu tak, ini yang macam tali tu, yang macam hadangan. Yang ni cuma tinggi rendah okey. Yang maksud keji tu, itu okey. Katalah kot ni lah kan, tak ada, boleh jadi yang situ batal, yang belah sana akan pergi ke sini kan, dia langkah tu kan, okey. Bukan maksud tu, maksudnya macam tali tu. Kalau kayu macam hadangan tu, bukan yang tinggi rendah tak kisah, cuma boleh langkah dengan tak boleh langkah. Itu maksud langkah yang keji. Kenapa saya syarah ni? Saja nak bagi tahu akan datang. Ada jenis langkah macam mana nak langkah, nak cuik bau, tak cuik bau ketika nak penuhkan saf kosong. Cuik bau nak jadikan dia imam, kena ke tak kena? Kat mana dia punya ambil dalil-dalil kalau ada? Nak penuhkan saf macam mana? Ini maksudnya kita bincang akan datang. Demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan dari jenis sembahyang, seperti memukul 3 kali, melangkah 3 kali berturut-turut atau lain daripadanya, atau satu langkah yang keji seperti melompat je. Lompat pun batal walaupun sekali, maka batal sembahyang. Panjang ni. Dan itu akan datang. Sepatutnya dah habis sekali, sebab tadi kita syarah yang awal-awal tadi kan. Ada macam bunyi ada soalan ni. Tak ada kot. Saya punya kuliah jarang ada soalan. Nak tanya apa lagi? Nak sampai pagi esok? Pagi esok lah? Lusa kot? Pagi lusa? Pagi esok? Sekejap. Bukan lusa. Ya ke pagi esok? Pasti. Apa nama tu? Tasik apa? Pelindung tasik. Mana? Yang tempat hari tu lah. Subuh esok. Pelindung tasik. Okey. Tak ingat. Sambung Sambung yang ni. Okey, kita akan sambung yang ni, baru nak cakap minggu depan. Esok pagi, subuh, di surau pelindung tasik. Di bawah ni. Ada tasik bawah tu. Itulah ada tasik, dekat laut pun ada tasik. Hebat betul. Ada surau kat situ, yang kuliah kita gitu, kita akan sambung kat situ sampai habis yang ini. Sampai habis ini, dan ke-9 tu kita akan sambung kat sini next nanti. Terbaik. Saya tak perasan tu. Betul tu kan? Esok. Tak tahu, baru tahu tu. Wallahu a'lam. Sudahi dengan tasbih kafarah dan suratun usbah.